Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini dalam mata pelajaran Usuluddin kita akan pelajari dalam bab akhlak wa tasawuf tajuk Ar-Rifqu bil hayawanat. Ar-Rifqu ni bermaksud berlemah lembut dengan haiwan. Maksudnya melayani haiwan tu dengan baik lah. Tu maksud berlemah lembut. Ar-Rifqu berlemah lembut bil hayawan dengan haiwan. Sekarang ni kita lihat uzkur ta'rif ar-rifqi bil hayawanat. Sebutkan ta'rif berlemah lembut dengan haiwan-haiwan. Apa maksud berlemah lembut dengan haiwan? Layyinul janibi. Maksudnya berlemah lembut di sisi. Wahia talzamu, iaitu sentiasa ar-rahmata, kasih sayang, wal lutfa, dan lemah lembut, wa adamat kuswah, dan tidak melakukan kekerasan kepada haiwan. Itulah maksud berlemah lembut dengan haiwan, iaitu layyinul janib, lemah lembut di sisinya. Wahia, iaitu apa maksud berlemah lembut tu? Talzamu rahmata, ar-rahmata, sentiasa mengasihilah, menyayangi, kasih sayang. Wal lutfa, dan lemah lembut dengan haiwan tu. Wa adamal kuswah, dan tidak melakukan kekerasan kepada haiwan. Misal kata kalau kita terjumpa haiwan tu, kita janganlah memukul haiwan, menyepak haiwan dan sebagainya. Kan? Boleh. Itu maksud kasih sayang. Ma ad-dalilun nakliyu ala ar-rifqi bil hayawanat. Apakah dalil nakli supaya kita ni berlemah lembut dengan haiwan? Ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha lemah lembut kepada hamba-hambanya. Yuhibbur rifqa, Allah menyukai kelembutan fil amri kullihi, dalam urusan, dalam setiap urusan, dalam segala urusan. Itu dalil supaya kita berlemah lembut. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala ni sangat lemah lembut, maha lemah lembut kepada hamba-hambanya. Yuhibbur rifqa, Allah sukakan kelembutan fil amri kullihi, dalam segala urusan. Jadi kita juga mestilah bersikap lembut kepada semua, terutamanya tajuk kita hari ni kepada haiwan juga. Walaupun dia bukan manusia, dia haiwan, tapi kita kena berlemah lembut. Ma hukmu ar-rifqi bil hayawanat, apakah hukum melemah lembut kepada haiwan-haiwan? Hukum dia al-hukmu ar-rifqi bil hayawanat, hukum lemah lembut, berlemah lembut dengan haiwan tu. Maksudnya lemah lembut ni kita jaga. Kalau ada haiwan tu kita jaga dengan baik, bagi makan, bagi minum. Lepas tu kita ni janganlah memukul haiwan tu dan sebagainya, jangan menyiksa haiwan lah. Hukum berlemah lembut haiwan tu mustahabun, sunat, sunat lah. Manakala kalau menyiksa binatang tu hukum dia haram. Hati mithalan li ta'dibil hayawanat fil alam, datangkan contoh ta'zib, penyiksaan al-hayawan, haiwan-haiwan fil alam, di dunia ni. Contoh penyiksaan kepada haiwan. Sini dia bagi satu contoh. Ahadu min ta'dzibil hayawanat, salah satu bentuk penyiksaan kepada haiwan fil alam, di dunia ni, wahya munaqaratu diqah, iaitu menyabung ayam. Menyabung ayam ni maksudnya ada pertandingan melagakan ayam kan. Perbuatan tu dikira perbuatan yang zalim kerana menyiksa haiwan tu. Seterusnya lihat udhkur huquqal hayawanat, sebutkan hak-hak haiwan. Maksudnya sebutkan hak-hak yang kita mesti tunaikan kepada haiwan tu. Dia ada hak dia juga. Setiap benda ni ada hak dia. Manusia ada hak dia, haiwan pun ada hak dia, dan tumbuh-tumbuhan pun kan ada hak dia kan. Kita belajar semalam kan, tak boleh potong ketika berbuah dan sebagainya kan. Haiwan pun sama. Yang pertama, hak haiwan ni ar-rahmatu fi kullihan, kena
kasih sayang, kena berkasih sayang, kena ada kasihan belah kepada pada setiap perkara. Setiap benda yang kita buat tu kepada haiwan tu kena ada sifat kasihan belah kepada dia, kasih sayang kepada dia, bagi makan dia, bagi minum dia, bagi tempat tinggal dia. Boleh. Yang kedua, la yahmiluha fil a'mali asyaqqah. Tidak membebani haiwan dalam pekerjaan yang susah. Tidak membebani haiwan dalam pekerjaan susah. Maksudnya, kalau zaman dulu contoh kan, kerbau atau lembu digunakan untuk membajak tanah. Betul tak? Untuk membuat sawah, kerja di ladang sawah dan sebagainya. Jadi, la yahmiluha fil amali sya. Jangan membebani haiwan tu dalam pekerjaan dia tidak mampu. Contohnya, haiwan tu dah bekerja daripada pagi sampai tengah hari, petang kita paksa lagi haiwan tu suruh bekerja. Misal kata kalau dia tak bekerja haiwan tu, kita pukul lagi dia, menyebabkan haiwan tu jadi dia buat tapi dalam keadaan yang terpaksa. Tu masuk dalam menyiksa haiwan lah tu. Seterusnya, jangan bebankanlah dia. Yang seterusnya, al-ihsanu ilaihi inda zabih. Maksudnya kena ada sifat ihsan ketika sembelih. Ketika sembelih tu, haiwan tu kena ada sifat ihsan, kasihan belas. Ihsan ni kasihan belas. Kena ada kasihan belas ketika sembelih. Contohnya macam mana? Kalau sembelih tu, yang pertama, menggunakan pisau yang tajam. Kalau guna pisau yang tumpul, menyebabkan haiwan tu lambat mati. Jadi menyiksa dia. Kena kasihan belah ketika sembelih. Seterusnya, adamu sabbihi au la'natihi. Jangan menyumpah. Sabbih ini jangan menyumpah haiwan au la'nihi atau melaknat haiwan tu. Jadi kalau kita ada haiwan tu, kita bela tu, janganlah kita sumpah dia atau kita melaknat haiwan tu. Seterusnya, qatluhu lid-darurati faqat. Membunuh haiwan lid-darurah, kerana darurat sahaja. Kerana darurat. Kalau tak ada darurat, tak boleh bunuhlah. Ni bagi haiwan apa ni? Ni bukan bagi ayam, kerbau ke semua, lembu, bukan. Ni haiwan-haiwan yang kita tak boleh makan. Kalau haiwan yang kita boleh makan, memanglah setiap hari kita sembelih kan, haiwan, ayam ke lembu ke kerbau, yang itu tak apa. Ni maksud kat sini, qatluhu lidarurah faqat. Bunuh dia kan untuk keperluan sahaja. Contohnya macam anjing ke, contohnya anjing yang jahat kan, dia selalu buat kekacauan sebagainya, boleh kita bunuh. Tapi kerana darurat, untuk mengancam nyawa, macam kata kan. Seterusnya, tahrimu ta'dzibihi wa habsihi. Haram menyiksa dan mengurungnya. Haram kita menyiksa haiwan tu dan mengurungnya, sebab dia pun nak bebas juga macam kita, betul tak? Tak boleh kita kurung dia, nanti dia akan rasa tak bebas lah hidup dia. Boleh. Sekian tajuk kita, ar-rifqu bil hayawanat, berbuat maksudnya berlemah lembut dengan haiwan. Jadi hendaklah kita ni berlemah lembut dengan haiwan, jangan menyiksa haiwan, dan berbuat baiklah kepada haiwan, kerana hukum dia sunat, manakala menyiksa dan mengurung haiwan tu hukum dia ialah haram. Dan ingatlah hadis Nabi ni, innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah tu maha lembut, yuhibbur rifqa, Allah menyukai kelembutan, fil amri kullihi, dalam setiap urusan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.